apabila masuk lidi celak ke dalam tabung celak. Tu tuan-tuan guru kalau cakap. Yang ada budak tak faham tau. Guru-guru bilang, maka apabila masuk lidi celak ke dalam tabung, batallah puasa. Ustaz, apa pasal lidi celak masuk dalam tabung, kok puasa saya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa lagi dalam majlis baca kitab kita. Sampai muka surat 102, kita bincang pasal puasa kan? Dah sampai mana kita? Ya? Rukun-rukun puasa dan syarat-syarat sah puasa. Baik. Diwajibkan melakukan niat pada waktu malam untuk berpuasa esok hari, dan niat boleh dilakukan antara maghrib dengan subuh. Juga ta'yin pada niat setiap hari, iaitu menghadirkan di dalam hatinya bahawa dia melakukan fardu, nazar, kafarah ataupun selainnya. Hendaklah ia menahan diri dari perkara-perkara yang batalkan puasa. Baik. Niat puasa pada malam hari. Malam hari itu daripada maghrib sampai ke subuh. Maghrib sampai ke subuh. Kenapa puasa kena niat malam hari? Dan kenapa puasa dibenarkan niat malam hari? Sedangkan pada ibadat lain semuanya niatnya adalah pada pangkal ibadat. Seperti sembahyang pada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Seperti wuduk pada cuci muka. Tapi puasa kalau kita niat malam, taruhlah maghrib pukul 8, sampai besok kan lama. Subuh pukul 6, lama berapa jam lagi? Berapa jam lagi? 12 jam lagi kita mula puasa sudah boleh niat. Ini adalah satu keringanan daripada Allah Ta'ala, dan mustahil seorang itu boleh niat puasa pada tepat waktunya. Satu keringanan pada Allah Ta'ala. Kerana pada ibadat salat, takbiratul ihram tu kita boleh kontrol. Kalau pada wuduk, air tu kita boleh kontrol. Tetapi pada puasa terbit fajar, kita tak boleh kontrol. Kalau dimestikan niat pada terbit fajar, iaitu bermula puasa, akan menjadi masyakkah. Masyakkah tu apa? Payah bagi semua orang. Semua kena diri di pantai, semua kena lihat matahari. Kalau orang Johor semua kena pergi Mersing, semua kena tengok pantai timur, tengok nampak gambar fajar, benang putih, benang hitam saja, jatuhkan niat. Kan payah? Payah begitu. Maka puasa dibenarkan niat malam hari. Hadis Nabi, tiada puasa bagi yang tiada memalamkan niatnya. Jadi niat pada malam hari. Niat 1 bulan, sekarang kita nak bincang niat 1 bulan. Kemudian niat malam hari, niat yang kita biasa niat. Kemudian niat-niat yang bukan lafaz, tetapi niat daripada perbuatan kita menunjukkan kita niat. Kemudian kalau lupa sama ada niat ataupun tidak. Kemudian niat bagi perempuan dalam haid, kita akan sebutkan juga. Niat 1 bulan. Bagi mazhab kita Syafi'i disunatkan niat pada awal bulan. Walaupun niat tiap-tiap malam itu adalah wajib, niat awal bulan disunatkan. Kalau mazhab Maliki, mazhab Hambali boleh niat 1 bulan. Niat 1 bulan memadai. Dia pandang 1 bulan puasa sebagai satu ibadat. Kita tidak, satu puasa sebagai satu ibadat, satu hari sebagai satu ibadat. Sehingga kalau kita batal hari kelima, kita qada berapa hari? 1 hari saja. Tak qada seluruh bulan. Maka 1 hari satu ibadat yang sendiri-sendiri. Sebab tu tiap-tiap malam perlukan niatnya. Jadi niat 1 bulan apa fungsinya bagi kita mazhab Syafi'i? Kalau kita baca dalam Matlul Al-Badrin, itu adalah sebagai cover, tampal kalau kita lupa niat. Betul tak? Kalau kita lupa niat pada umpamanya malam kelima, tapi saya ada niat 1 bulan, kita dikira pakai niat itu. Tapi sekarang kita nak menghalusi lagi. Kalau ikut apa yang mutamat dalam mazhab kita Syafi'i, niat 1 bulan itu tidak mengambil tempat niat tiap-tiap malam. Kerana Nabi dah mengatakan tiada puasa bagi yang tidak niat tiap-tiap malam. Dan kalau kita lupa sekalipun, tetap kena qada walaupun ada niat 1 bulan. Umpamanya, saya sudah niat 1 bulan saja ke puasa Ramadan keseluruhannya kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba malam ke-10 saya lupa. Maka besok saya boleh makan minum? Tak boleh makan minum. Kerana apa? Imsak, menghormati bulan Ramadan. Saya dikira orang berpuasa? Tak dikira orang berpuasa.
Boleh kena qada, masih kena qada lagi. Tapi apa guna niat 1 bulan itu? Niat 1 bulan, kalau kita ada niat 1 bulan, kita terlupa niat tiap-tiap malam itu, maka dikirakan sebagai uzur. Terlupa dengan uzur. Kalau kita tidak ada niat 1 bulan, maka kita terlupa pada salah satu malam itu, maka kita dikira bukan kerana terlupa kerana uzur, terlupa kerana cuai. Bezanya. Sebab apa beza cuai dengan tak cuai? Kalau uzur, tidak cuai. Kalau cuai, maka kalau dia qada seumur hidup tak dapat balik pahalanya. Siapa Nabi mengatakan siapa meninggalkan puasa dengan sengaja, yakni tanpa uzur, maka kalau dia qada seumur hidup sekalipun tak dapat balik pahala puasanya. Tetapi kalau dia ada niat 1 bulan, itu mengeluarkan dia daripada tersenarai daripada orang-orang cuai. Kenapa? Saya dah niat nak puasa 1 bulan. Saya dah niat 1 bulan. Cuai tak tu namanya? Tak cuai. Terlupa pada malam ke-10 umpamanya terlupa, maka besoknya dia tidak berpuasa dan qadanya berapa banyak? 1 hari saja, dan dia ada 1 tahun. Paling banyak orang boleh terlupa niat berapa kali dalam Ramadan? Paling banyak berapa kali orang boleh terlupa niat? 30 hari lah. Paling banyak 30 hari. Lepas tu ada 11 bulan untuk dia qada. Betul tak? Cukup. Jaranglah orang lupa. Tak adalah orang lupa sampai 30 hari. Paling banyak 1-2 hari. Lepas tu ada 11 bulan untuk qada. Maka ulama mengatakan belum sampai tahap masyaqqah untuk qada. Jadi kena qada juga. Ya. Jadi niat 1 bulan kita pasang juga. Malam awal Ramadan saja aku puasa pada bulan Ramadan keseluruhannya kerana Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita lupa pada salah satu harinya, dia kira kita lupa dengan uzur, maka insya-Allah dapat balik pahala puasanya kalau kita qada. Itu niat 1 bulan. Baik, niat yang kita baca, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku puasa pada bulan Ramadan keseluruhannya kerana Allah Ta'ala. Itu disebut sebagai niat yang sempurna, niat formal, niat yang ada perkataannya yang dah ditulis. Sahaja aku puasa. Dan niat yang seumpama itu disebut sebagai niat yang sempurna. Kenapa? Sudah melengkapi dan keluar daripada segala khilaf. Saja aku puasa, bukan sembahyang, bukan zakat. Pada esok hari, itu timernya esok hari. Jadi puasa ni satu-satu ibadat yang ada timer tau. Lepas tu kita niat malam esok hari. Jadi apabila hari menjadi esok, kita menjadi orang yang berpuasa. Ya, menjadi puasa. Kadang orang tanya, Ustaz, kalau kita sahur pada pukul 5.30, kita bangun, kita niat subuh pukul 5.40, lagi 10 minit. Nak sebut esok hari tak? Esok hari. Walau lagi 5 minit sekalipun. Kenapa? Masih malam. Dan siang bagi malam ialah esok. Siang bagi malam ialah esok. Walau tinggal seminit saja. Bang aja, dah sampai esok dah. Selagi belum bang, kita masih sebut lagi, nanti esok jumpa aku ya. Bila? Lagi seminit lagi. Kenapa? Malam, siang bagi malam ialah esok. Walau tinggal hanya berapa detik saja. Sebab itu saja aku puasa esok hari. Baik, saja aku puasa, bukan sembahyang, bukan zakat. Pada esok hari, itu timernya. Kerana menunaikan fardu Ramadan. Fardu, bukan sunat. Fardu apa? Ramadan. Bukan fardu nazar, bukan fardu kafarah, bukan fardu dam dan sebagainya. Fardu Ramadan. Tahun ini, bukan tahun lepas punya. Umpamanya lah kita ada hutang tahun lepas ada 1 hari, besok aku nak qada tahun lepas punya. Habis besok punya aku nak qada lepas hari raya. Tak boleh. Tak boleh. Tak sah lagi pun dia. Saja aku puasa pada esok hari kerana makan Ramadan pada tahun ini. Tunai, bukan qada. Dia ada penting puasa hari kedua. Dia nak qada pada hari ke-10. Habis hari ke-10 punya, mana tahu kalau aku mati ke apa, lain cerita. Tak boleh. Dia kena pada tunai. Kerana Allah Ta'ala. Jadi niat yang itu kira niat yang komplit. Niat yang sempurna. Baik, di samping itu ada juga niat yang disebut sebagai niat yang zahir daripada perlakuan kita. Walaupun kita tidak menyatakan saja aku puasa pada esok hari, tetapi ada kita melakukan perkara-perkara yang menunjukkan bahawasanya kita nak puasa esok hari. Dan ada terlintas dalam hati kita nak puasa esok hari, dan bulan itu bulan Ramadan, jadilah itu niat. Seperti seorang lupa niat, dia tak baca nawaitu shauma ghadin. Dia tanya dengan Pak Imam, Pak Imam, saya terlupa niat lah. Pak Imam tanya, awak ada makan sahur? Ada makan sahur Pak Imam. Itu dah kira awak dah niat dah.
Dia terfikir, apa pula aku dah makan sahur, dia bilang niat. Makan sahur dia makan, niat dia niat. Apa bezanya? Maka dia tanya, Pak Imam, apa maksudnya? Pak Imam bilang, yang awak tak semena-mena bangun pukul 4.30 tu kenapa? Kenapa awak bangun 4.30? Kerana sahur. Sahur tu untuk apa? Puasa. Puasanya bila? Esok. Dan itu bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi ada bulan Ramadan, ada nak puasa, ada esok. Sebab tu dia makan malam. Dah kira niat lah tu. Jadi sahur anda dah dikira sebagai anda niat. Itu namanya niat tidak formal, niat tidak rasmi, kata Habib Abdillah Al-Jufri. Dan apa jua perlakuan kita, bukan hanya makan sahur saja, atau minum air sekalipun. Saya tak makan sahur, tapi saya kalau bulan puasa, biasa kalau tak bulan puasa saya nak tidur minum air sikit. Tapi kalau bulan puasa saya minum air 2 gelas umpamanya. Jadi besok kalau tak terbangun sahur, dah minum lebih sikit. Tadi malam saya lupa tak sahur, tak terbangun, tapi saya sebelum tidur ada minum air 2 gelas. Itu kenapa boleh kena minum 2 gelas? Takut haus. Kenapa kau boleh haus besok? Puasa. Ada niat, ada lintasan puasa dalam hati. Yang ada orang, termasuklah bersama dengan isteri. Awak ada sahur? Tidak ada. Ada minum air? Tidak ada. Apa awak ada buat bersama dengan isteri malam? Kenapa? Sebab siang tak boleh. Kenapa siang tak boleh? Puasa. Jadi dia punya bersama dengan isteri dah jadi niat. Yang ada orang pula tak jadi bersama dengan isteri. Kenapa tak? Awak ada sahur, tak ada minum, tak ada bersama dengan isteri, tak ada. Tak jadi dengan isteri. Kenapa? Tengah malam jam mati. Saya takut kalau bersama tiba-tiba bang kalang kabut. Rupanya belum bang lagi. Dia punya tak jadi dengan isteri pun sebagai niat. Apa saja, hatta dia beli tamar ke, dia beli buah laici dalam tin ke, dengan niat untuk buka puasa esok, dah kira niat dah tu. Kenapa? Persiapan untuk buka puasa esok, maknanya nak puasa esok. Dan itu bulan Ramadan, itu dah kira niat. Jadi agak-agaknya kemungkinan tak orang lupa niat. Jarang ya. Jarang sekali. Niat tiap-tiap malam, kemudian dah gitu macam-macam perkara yang dia lakukan yang menunjukkan dia nak puasa esok hari, itu namanya niat tidak formal. Kalau ada satu orang pulaknya, dia lupa, dah pagi pukul 8 dia tiba-tiba dia teringat, aku ni tadi malam apa niat apa tidak ya? Dia tanya kawan dia, tadi malam aku niat tak ya? Sah tak puasanya? Kalau sembahyang macam mana? Kita tengah sembahyang, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja. Aku tadi niat zuhur ke tidak ya? Apa jadi sembahyangnya? Batal sembahyangnya. Kalau puasanya batal tak? Kalau sembahyang batal, puasanya kena ulang balik. Kalau puasa tak batal kerana tak boleh ulang balik. Tetapi dia wajib mengingat kembali sama ada niat ataupun tidak sebelum maghrib. Dah pukul 4 petang, kawan tanya, kau dah ingat belum? Kau ada niat ke belum? Ingat, aku dah ingat semalam aku ada niat. Okeylah. Kadang-kadang dekat waktu buka, kawannya tanya, kau dah ingat belum? Kau puasa, ada niat puasa ke tidak? Aku tak ingat lah. Aku tak ingat. Begitu orang petang saprah nak buka, taruh tamar, dia tengok tamar, dia teringat, ini benda aku beli semalam lepas tarawih untuk buka. Jadi niat tak? Begitu dia teringat, orang pun bang maghrib, sah puasanya. Tapi kalau dia tak ingat sampai bang maghrib, maka disqualified, tak sah puasanya. Awak sudah ingat belum? Saya tak ingat lah. Orang dah bentang saprah ni dah pukul 7 suku. Sekejap lagi orang pun bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ada niat lah, saya baca nawaitu sauma ghadin an adai. Cukup-cukup lagi umpamanya. Cukup-cukup ada pakai tajwid lagi umpamanya. Sah tak sah? Tak sah. Kerana sepanjang hari awak puasa tanpa awak menyedari awak puasa ke tak puasa. Ini perkara berhubung kait dengan niat ya. Kalau dia lupa niat, begitu ya. Baik. Kalau orang pulaknya, orang perempuan yang ada uzur. Orang perempuan ini dia punya haid dia ya. Haid tu namanya apa tahu? Darah tabiat bagi wanita yang keluar dari pangkal rahim ketika dia sihat. Darah tabiat ya. Darah memang tabiat bagi wanita ada. Dan tabiatnya tu kalau keluar ketika sihat. Jadi orang perempuan masih datang haid tu maknanya dia sihat. Kalau dah umur menopause maknanya dah kurang sihatnya. Dan orang perempuan kalau haidnya, kalau disihat, maka haidnya tepat. Kalau tiap-tiap bulan datangnya 7 hari, maka 7 hari dah datangnya. Kalau tiap-tiap bulan 8 hari, 8 hari datangnya. Yang ada orang tak tetap, kadang 7, kadang 8. Kadang bersihnya 20, kadang bersihnya 30 hari. Kadang bersihnya 2 bulan, datang 5 hari. Kadang bersihnya 1 bulan, datangnya 10 hari. Yang ada orang tak regular. Itu kurang sihat.
Cek, nanti ada tak betulnya, ada darah tinggi ke, ada darah rendah ke, ada apa begitu. Tetapi kalau dia sihat betul-betul, haidnya tepat. Umpamanya seorang haidnya tepat 7 hari, akan berhenti tengah malam pukul 1, pukul 2 umpamanya. Dan dia pukul 10 malam dia nak tidur, matanya dah ngantuk, tak tahan aku nak tunggu pukul 1, pukul 2. Tapi dia tahu ini masih pukul 10 masih ada darah. Pukul 11 masih ada darah, tapi dia tahu pukul 2, pukul 3 stop. Dia tahu dengan pasti. Dia pun niat saja aku puasa pada esok hari kerana menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dia tidur, bangun pagi dah pukul 6, orang dah bang subuh. Sah tak puasanya? Sah puasanya. Sah puasanya kerana dia sudah berniat. Perempuan lagi satu pulaknya. Dia punya haid kadang 7 hari, kadang 8 hari, kadang 8 hari, kadang 7 hari. Umpamanya. Bulan ini sudah hari ke-7. Tiba-tiba dia rasa macam 7 hari. Tapi tak tahu jugalah, kadang-kadang 8 hari. Akak ni tak pastilah. Tak apalah, akak niat saja pukul 10 malam. Besok pagi dia pun terlajak tidur, bangun pukul 6 pagi. Dia tengok, bulan ni 7 hari lah. Sebab ini darah dan titisan penghabisan. Orang perempuan tahulah tanda-tandanya. Ini sudah darah titisan penghabisan. Nasib baik akak ada niat. Perempuan yang kedua ni sah ke tidak puasanya? Tak sah puasanya. Kenapa? Niatnya tidak putus. Yang pertama tadi sah. Walaupun dia niat masih ada darah lagi pun. Saja aku puasa esok hari, yang mana aku yakin esok hari aku suci. Yang mana aku yakin esok hari aku orang wajib puasa. Aku yakin esok hari aku boleh puasa. Sah puasanya. Yang kedua tu tadi dia punya niat tu tertanggung-tanggung. Itu namanya tidak jazm pada niat, tidak putus pada niat. Saja aku puasa pada esok hari. Apa boleh puasa, apa tak boleh puasa. Saja aku puasa esok hari, apa sah puasa, apa tak sah puasa, kan? Maka niatnya tak putus. Maka bagi yang kedua ini tak boleh tidak. Dia mesti kena bangun tengah malam, dia tengok betul-betul darah dah stop, dia yakin jatuh niat baru sah. Begitu bezanya antara keduanya. Itu niat ya. Jadi perkara berhubung kait dengan niat. Amal puasa sunat boleh niat pada siang hari sebelum zuhur, ya, kerana Nabi balik rumah salah seorang isterinya, tak ada sarapan, miskin. Nabi tanya isterinya lagi satu, masuk bagi rumah yang isteri lagi satu, ada sarapan apa-apa? Pun tak ada apa-apa juga ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau begitu ya aku puasa. Kalau begitu aku puasa. Itu niat hukumnya. Baik itu pada ibadat kita mazhab Syafi'i sunat, setiap ibadat ada nawaitu sauma ghadin, ada lafaznya. Ada usalli fardaz zuhri, ada nawaitu rafa'al hadathil, semua ada lafaznya. Sunat. Kenapa? Lafaz membantu hati. Dan dalilnya itulah setengah ibadat Rasulullah lafaz, setengah ibadat Rasulullah tak lafaz. Yang di antara yang Rasulullah lafaz ialah apa? Puasa, haji, korban, Rasulullah ada lafaz. Maka Imam Syafi'i kiaskan pada semua ibadat. Ya, puasa apa Rasulullah lafaz? Itulah tadi. Ketika isterinya tanya, Rasulullah tanya isterinya, ada apa-apa makanan? Tak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu ya aku puasa. Itu Rasulullah cakap dengan siapa tu? Rasulullah cakap dengan siapa? Cakap dengan Allah, bukan cakap dengan isterinya. Kalau cakap dengan isterinya, riak tu namanya. Cakap dengan Allah, kalau begitu aku puasa. Sebab ibadat kan? Ibadat. Maka ulama bilang itu niat tu namanya. Rasulullah melafazkan niat. Jadi puasa sunat boleh niat siang hari, asalkan kita tidak melakukan perkara-perkara batalkan puasa dari pagi. Baik. Dan puasa wajib mesti niat pada malam hari. Sebutkan puasa-puasa wajib. Berapa jenis puasa wajib? Berapa jenis? 5 jenis. Ramadan, nazar, lagi? Ya? Kafarah, lagi? Damnya, orang umpamanya dam tamattu' ataupun dam apa semua, dam haji, dam umrah ada di Langgar yang ada kan hukumnya puasa kan dendanya. Dam. Yang kelima, istisqa, minta hujan. Dah kemarau tidak hujan, maka sultan titahkan pada hari sekian-sekian kita akan puasa. Kita akan sembahyang istisqa, turun ke padang, dan semua rakyat diperintah untuk berpuasa. Maka puasa pada hari itu dan 3 hari sebelumnya, 4 hari sama sekali wajib hukumnya. Semua niatnya kena malam hari, kena niat malam hari ya. Itu puasa ya, puasa. Jadi itu niat puasa. Kita dah secara ringkas kita bincangkan. Perkara-perkara batalkan puasa. Jadi rukun puasa 2. Niat dan menahan diri daripada perkara-perkara batalkan puasa. Perkara yang batal puasa yang pertama ialah berjima'.
Berjima' iaitu apa? Dalam bahasa Melayu kita disebut sebagai apabila masuk lidi celak ke dalam tabung celak. Tu tuan-tuan guru kalau cakap. Yang ada budak tak faham tau. Guru-guru bilang, maka apabila masuk lidi celak ke dalam tabung, batallah puasa. Ustaz, apa pasal lidi celak masuk dalam tabung, kok puasa saya batal? Lidi celak awak lah. Begitu ya. Lidi celak masuk ke dalam tabung, maka batallah puasa. Apabila, baik kita bincang, apabila masuk lidi celak ke dalam tabung, raib kepala lidi celak, sama ada lidi celak itu beraksi ataupun tidak, keluar mani ataupun tidak, apabila masuk sampai raib kepala lidi celak ataupun kadar lidi celak, maka batallah puasanya. Batallah puasanya. Sekarang kita nak sebut sebagai yang namanya lidi celak, dan yang nama tabung, yang nama masuk, dan yang nama sengaja. Ya. Yang nama lidi celak itulah saja alat kelamin lelaki. Itu saja. Jadi kalau selain daripada itu, umpamanya jarinya ke apa dia masukkan ke dalam tabung, tidaklah batal puasa. Kenapa? Yang masuk bukan lidi celak. Perempuannya batal, laki-lakinya tidak. Ya. Maka kalau yang hanya masuk lidi celak saja, dimasukkan lidi celak saja. Dan yang nama lidi celak itu tak kisahlah dia dalam keadaan beraksi ataupun tidak beraksi. Macam mana kalau tak beraksi boleh masuk? Boleh kalau pakai alat bantuan. Okey. Sama ada lidi celak itu beraksi ataupun tidak. Sama ada lidi celak itu keluar mani ataupun tidak. Asal lidi celak masuk ke dalam tabung, berapa banyak? Raib kepalanya. Bagi lidi celak yang ada kepala. Kalau lidi celak ada kepala, sama ada kepalanya pendek ataupun kepalanya panjang sekalipun, luar biasa punya panjang kepalanya sekalipun, tetap kalau kepala asli dihukum kepala tu. Tetapi kalau bagi lidi celak yang tak ada kepala, umpamanya lidi celak tok tak ada kepala, umpamanya ya, lidi celak tak ada kepala, maka ikut kadar kepala lidi celak yang biasa. Periksalah, tanya doktor ke, semak buku biologi ke, lidi celak biasa tu panjangnya berapa. Maka bagi lidi celak yang tak ada kepala, ikut kadar lidi celak lelaki biasa macam mana. Baik ya, itu hukum lidi celak. Itu hukum lidi celak ya. Itu hukum lidi celak. Baik. Yang nama tabung. Yang nama tabung ialah pintu hadapan bagi wanita. Tak kisah yang halal ataupun yang haram. Yang halal isteri, yang haram zina. Na'udzubillah. Dan pintu belakang, sama ada wanita atau laki-laki, manusia atau haiwan, hidup atau mati. Hidup atau mati. Hidup atau mati. Hidup atau mati. Dan daripada yang nama tabung itu adalah tabung wanita. Tabung khunsa lain cerita. Tabung khunsa lain cerita. Ya, tabung khunsa lain cerita. Dan yang nama lidi celak pun tadi, lidi celak laki-laki. Lidi celak khunsa lain cerita. Lidi celak khunsa lain cerita. Ya. Baik, jadi yang nama tabung itu laki-laki ataupun perempuan, pintu belakangnya, hidup ataupun mati, laki-laki ataupun perempuan, manusia ataupun haiwan sekalipun. Jadi kalau siang hari Ramadan seorang laki-laki mendatangi wanita, pintu hadapannya batal puasanya. Mendatangi pintu belakang laki-laki ataupun wanita, batal puasanya. Mendatangi haiwan, batal puasanya. Mendatangi mayat, batal puasanya. Dan sama ada tabung itu bercantum ataupun bercerai. Bercantum tu apa? Dalam tubuh badan mayat ataupun manusia, ataupun kambing ataupun beruk umpamanya, ya. Bercerai, perempuan mati dianiaya, dipotong-potong, dikerat-kerat orang. Awak pula kerja tukang kutip mayat. Saya jumpa tangannya, jumpa pipinya, jumpa telinganya, jumpa tabungnya. Masih berbentuk tabung, masih disebut sebagai nama tabung. Maka dia pakai tabung tu, dimasukkan lidi celaknya, batal puasanya. Hukum masih hukum lidi celak. Hukum lidi celak, maka batal puasanya. Batal puasanya. Kecuali lidi celaknya dari kerat-kerat orang, dari belah-belah orang. Itu namanya bukan lidi celak, itu namanya daging. Itu namanya bukan tabung, itu namanya daging yang dah berpotong. Maka tidak hukum batal puasanya. Baik, kalau tu perempuan dan laki-laki. Kalau khunsa, dia ada dua alat kelamin. Dia masukkan lidi celaknya ke dalam tabung, tak batal puasanya. Kenapa? Ketika itu ditanggungkan dia mungkin perempuan, maka lidi celak itu kena sebagai daging ekstra. Kalau khunsa memasukkan lidi celaknya,
ke dalam tabung wanita umpamanya, pun tidak batal. Kenapa? Kalau khunsa umpamanya, khunsa apa dia masukkan dalam tabung, baik tabung lelaki, baik tabung perempuan, baik tabung khunsa, dia masukkan, tak batal. Kenapa? Lidi celaknya dianggap sebagai daging ekstra, kemungkinan dia wanita. Kalau khunsa pula dimasuki oleh mana-mana lidi celak, batal puasa, bukan lantaran jima', tetapi lantaran kemasukan sesuatu dalam saluran dan rongga terbuka. Kenapa? Ditanggungkan tabungnya tu bukan tabung, lubang ekstra. Sebab ditanggungkan dia laki-laki umpamanya. Begitu ya. Jadi dalam hukum jima' yang batal puasa dengan jima' ialah laki-laki bukan perempuan. Kenapa? Perempuan sebelum berlakunya yang nama jima' dia dah batal puasanya dahulu. Perempuan batal puasa dengan sebab kemasukan sesuatu dalam saluran terbukanya, belum sampai disebut sebagai jima'. Sebab kalau jima' gaib kepala lidi celak, kan? Tetapi belum gaib kepala lidi celak, dah kemasukan sesuatu belum? Dah kemasukan sesuatu, perempuan dah batal dahulu sebelum laki-laki. Apabila berlaku yang nama jima', bertemu dua khitan, iaitu apa? Gaib kepala lidi celaknya itu, baru laki-laki batal. Sebab itu kena kafarah laki-laki saja, perempuan tak kena. Gitu ya. Gitu ya. Jadi itu hukum lidi celak masuk ke dalam tabung. Kalau seorang laki-laki masukkan dengan seluruh tubuh anggotanya sekalipun ke dalam tabung, batal tak puasanya? Seluruh tubuh masuk anggota tabung, ya. Tabung ikan paus. Ikan paus terdampar kat tepi pantai sebesar-besarnya. Wah, dia pula kerja saintis, nak kaji. Pihak muzium pun nak ambil ikan paus. Bilang, awak saintis mau kaji boleh, tetapi tak boleh potong perutnya sebab kita nak keraskan. Belajar fiqah kena bayang ya, kena imagine ya. Kena imagine. Kita nak keraskan, maka tak boleh potong perutnya. Nanti kita nak keraskan dia, kita nak simpan dia di muzium. Jadi macam mana? Pandai-pandailah awak masuk, dari perutnya ke, daripada tabungnya ke, daripada duburnya ke, awak masuk. Nak masuk mulutnya seram, giginya banyak, takut kena luka. Pakai baju lemas, pakai oksigen apa semua itu, baju selam, masuk dalam tabung ikan paus. Masuk dalam tabung ikan paus, masuk, bawa lampu, suluh itu, suluh ini, ambil itu, ambil sampel ini semua, dia keluar dia Jabatan Agama. Batal puasa awak. Kenapa? Hukum jima'. Apa ikat jima'? Awak masuk dalam tabung. Tabung lah saya nak beritahu. Ini kan tabung. Awak masukkan lidi celak awak ikut. Ikut ke tinggal? Ikut kan? Batal lah puasa awak sekali. Batal puasa awak sekali. Batal puasa awak sekali. Baik. Apabila sepasang suami isteri sedang bersama pada malam hari, dia tak tahu jam mati rupanya. Tiba-tiba sedang dia bersama, tiba-tiba bang subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batal tak puasanya? Kalau dia teruskan, maka bukan batal puasanya. Puasanya tak batal, tapi tak sah. Kerana dari awal hari dia dah kira orang yang tidak berpuasa. Ya, pada awal hari. Ya, berdosa. Dan dia wajib taubat pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia nak selamatkan puasanya, masih boleh tak? Boleh selamatkan puasanya. Dengan cara, dengar bang saja, terus serentak diunusnya lidi celak dari dalam tabung, dan seraya dia berniat putus jima'. Sebab ni dah bang, dan lidi celak masih dalam tabung. Kalau dia tidak niat putus jima', ketika berapa detik tu, kira masih jima' tak? Masih, batal puasanya. Kalau dia unus saja, unus tu apa? Tarik. Unus tu seperti benda yang macam keris, pedang, lidi celak tu namanya unus. Yang orang tak faham bahasa Melayu. Aku unus keris, itu namanya rodok. Unus tu keluarkan daripada sarungnya. Aku unus keris. Aku unus senjata. Bukan aku unus senjata. Maka apabila diunusnya lidi celak dari dalam tabung, dia kena berserta niat putus jima'. Maka putus jima' dan kiranya lidi celak tu tumpang keluar saja, jima' dah putus. Kalau dia unus saja tanpa niat, batal juga puasanya. Kalau dia niat saja tapi tak unus, lagi tak sah puasanya. Begitu ya. Jadi diunusnya dia. Baik.
tentang orang berjima. Kalau seorang bertanya sama kita, apabila orang jima siang hari Ramadan, dia punya kafarah dia berapa? Yang pertama, merdekakan hamba. Tak ada hamba atau tak mampu nak cari hamba, puasa 60 hari berturut-turut 2 bulan. Tak daya, dia tidak pilihan ya. Dia kafarahnya tu kafarah tertib, bukan takhyir. Maka itu ikut tertibnya, tak boleh pilih ya. Tak boleh pilih. Cari hamba, tak ada hamba, maka puasa 60 hari. Tak daya, sakit ke, terganggu kerjanya ke, sampai mudarat umpamanya, dah cuba tapi tak mampu juga, maka barulah boleh dia keluarkan cupak 60 orang fakir miskin. Tak boleh senang-senang ya. Banyak orang gampangan tau. Begitu dah bersama dengan isteri, besok senyap-senyap pergi kedai Cina beli beras 60 kati bagi fakir miskin. Tak boleh, tak sah. Kenapa? Kena dia tak dapat satu baru satu, tak dapat satu baru dua, tak dapat dua baru tiga. Dia begitu ya. Tak sah, kena cuba dahulu, kena cuba puasa dahulu. Tak mampu, sakit, lepas itu saya jadi mudarat, kecing mana saya naik tinggi, baru dia boleh keluar cupak. Tak semena-mena keluar cupak saja, tak sah. Tak sah ya. Tak sah. Jadi kalau orang jumpa sama kita, itu kalau tuan punya diri. Kalau orang tanya sama kita, kalau imam masjid ke apa, orang tanya, Pak Imam, saya bulan puasa berlakulah sama isteri perkara. Apa Pak Imam nak bilang? Keluarkan. Yang pertama, dia Pak Imam tak boleh sebutkan kafarahnya dulu. Pak Imam, kalau kita ditanya orang, kita kena pastikan hukumnya sabit ke tidak. Nombor satu, kena tanya. Ini apa yang saya cakap adalah pengalaman daripada orang punya tanya kemuskilan ya. Dan daripada hukum kitab Sabilal Muhtadin kita pun ada sebut. Orang tanya, banyak orang tanya hukum, semua orang ngerti ya. Nanti bulan Syaban ginilah. Tahun lepas Ramadan dia diam-diam, dia nak tanya, dia malu. Dah dekat puasa bisik-bisik. Ni adalah nak tanya lah tu. Ustaz, anak nak tanyalah begitu gini. Kita kena interview sama dia. Nombor satu, kita tanya sama dia. Betul ya? Lidi celak masuk dalam tabung. Yang ada kita dah tanya sekali rupanya tak ada Ustaz, kat luar tabung aja. Luar tabung tak kena kafarah. Tapi keluar mani, itu kena hukum keluar mani dengan sengaja. Lain babnya. Kali ni lidi celak masuk dalam tabung, masuk Ustaz. Gaib kepalanya, gaib Ustaz. Baru tanya syarat-syarat wajib puasa yang lain. Saya mau tanya, adakah itu perkara berlaku dalam puasa Ramadan? Bukan Ustaz, saya puasa nisfu Syaban. Tak ada apa-apa cerita. Puasa Ramadan saja. Puasa nisfu Syaban kau punya pasal situ ya. Puasa Ramadan. Kena tanya lagi. Puasa Ramadan tunai ke qada? Saya bulan Syawal saya qada. Tak ada puasa Ramadan dalam bulan Ramadan. Dan kemudian tanya, berlaku malam hari ke siang hari? Ini kena tanya ya. Kena tanya. Siang hari lah Ustaz. Yang ada orang boleh kita sebut hari dia boleh tanya tau. Ustaz, maknanya siang hari boleh bersama dengan isteri? Kesian dia tak tahu. Dah lama juga kahwin tau. Maknanya sepanjang Ramadan pagi petang siang malam dia puasa. Allah, masa akhir orang ngerti ya. Dia boleh tak tahu pulanya. Boleh malam tak ada apa-apa. Malam kan dah makan pun boleh, minum pun boleh. Jadi segala yang batalkan siang, malam tak batal. Oh boleh Ustaz dia. Alah kesian. Alah kesian. Jadi kita dah kena tanya, siang hari ataupun malam hari? Siang hari. Baik. Kemudian kita tanya, adakah pada hari itu awak berpuasa? Kalau hari itu dia memang tak berpuasa umpamanya ya, dia tidak berpuasa. Okey. Dia tidak berpuasa, maka tidak apa-apa, dia tidak membatalkan puasanya. Sehari itu saya berpuasa. Tanya lagi perkara-perkara wajib puasa lainnya. Adakah perkara itu berlaku di tanah air awak sendiri ataupun awak sedang musafir? Oh, berlaku ketika di Jakarta. Saya flight pagi sebelum subuh, saya keluar rumah, flight pukul 7 umpamanya, maka sampai Jakarta pukul 9 pagi. Sampai Jakarta bersama dengan isteri. Awak punya musafir. Musafir harus tak puasa kan? Maka harus buat apa-apa pun awak nak buat. Baik. Kalau dia bilang, tidak Ustaz, di rumah sendiri. Tanya lagi syarat wajib puasa lainnya. Adakah pada hari itu awak sakit? Demam Ustaz, menggigil, pergi klinik. Balik klinik, isterinya pula, saya dah bersih bang. Ya.
belum makan ubat dah dapat ubat umpamanya ya, maka baru hukum. Kalau dia bilang apa, saya baik ustaz, demam ustaz, demam tak kisah, demam harus tak puasa kerana tak tertanggung. Maka obat apa pesen kau nak makan ubat, kau makanlah ubat suka kau. Maka memang batal pun puasa kau, memang boleh dibatalkan puasa kau. Awak demam hari tu, awak sakit, tak apa-apa ustaz, waras semuanya. Baik, tanya lagi kalau yang datang orang tua, pak cik umur 77 umpamanya, menggeletar malam pak cik dengan mak ciknya, tanya agak-agak pak cik kalau puasa kuat tak? Pak cik puasa kuat. Pak cik pun kena kafarah. Kalau pak cik puasa tak kuat, puasa tak kuat dia. Umpamanya puasa tak kuat, maka orang kalau tak kuat puasa dia nak batalkan puasa dengan apa cara suka hati dia. Begitu ya. Sabit barulah bilang pak cik kena kafarah. Kafarah pak cik, mak cik tak kena sebab mak cik didatangi, mak cik bukan mendatangi. Maka pak cik kena kafarah. Pak cik cari hamba saya merdekakan. Kena sebut walau negeri kita tak ada hamba saya sekalipun. Tak ada hamba saya ustaz. Tak ada. Pak cik boleh puasa 60 hari betul-betul, putus nyawa pak cik umpamanya ya, begitu ya. Kalau gitu pak cik keluarkan 60 cupak. Kecuali bersetubuh lantaran lupa ataupun dipaksa. Betul lupa, lillah ta'ala punya lupa. Lillah ta'ala punya lupa. Lupa. Laki bini tak ingat puasa umpamanya. Siang hari tiba-tiba lakukan. Kita puasalah hari ni. Tak kena kafarah, tak batal puasanya. Lupa lillahi ta'ala. Mana tahu Allah Ta'ala boleh melupakan dia betul-betul. Kan? Yang nama lupa, ya lupa. Betul tak? Boleh lupa. Kalau makan boleh terlupa. Betul tak? Kalau makan boleh terlupa, ya ini pun boleh terlupa juga. Kau jangan bilang, awak belum lupa, ada orang lupa. Begitu ya. Jadi lupa ataupun dipaksa orang jahat. Ditangkap. Dia tangkap, dipaksa bikin benda tak baik bulan puasa. Dia tak nak. Tapi kalau dalam dia melakukan, dia rasa kebetulan ya, kena juga. Kena juga. Kalau dia rasa saya tak rela tapi dipaksa melakukannya, dipaksa lakukannya, maka dia perlakukannya. Tapi tentang paksa ini, setengah ulama mengatakan laki-laki tak boleh dipaksa. Kalau dipaksa macam mana sekalipun, dia tak boleh aktif kalau dia tak rela. Kalau dia aktif tu maknanya dia masih ada suka. Tapi ulama mengatakan laki-laki pun boleh dipaksa. Baik. Lidi celak masuk dalam tabung tadi kita bilang walau tak keluar maninya sekalipun. Walau lidi celak masuk dalam keadaan tidak aktif sekalipun. Walau lidi celak masuk ke dalam tabung tak kena kulit bertemu kulit sekalipun. Macam mana? Pakai alat pelapik. Kan tak kena kulit. Sembahyang tak batal tau. Tapi hadas besar, kena mandi dan batal puasa. Batal puasa. Dan kalau lidi celak tak kena permukaan tabung sekalipun. Macam mana ya? Pada tabung dipasangkan tiub umpamanya. Ini fiqah ya. Ini fiqah. Dipasangkan pada tabung tiub. Jadi lidah celak masuk dalam tabung macam kereta api masuk terowong. Kereta api masuk terowong, kereta api kena terowong tak? Kan tak kena terowong. Jadi begitu umpamanya. Batal tak puasanya? Batal asalkan dia melewati batasnya. Khitan bertemu khitan. Bertemu dua khitan maka batallah puasanya. Itu perkara yang berhubung kait dengan jima'. Batal puasa kalau sengaja, lagi tahu dia akan haramnya. Tak tahu akan haramnya, baru masuk Islam. Baru masuk Islam, tok batinnya baru masuk Islam, balik jumpa orangnya, puasa ya, puasa besok. Agaknya gitulah ya. Sekali pun tak makan, tak minum, tapi dengan isteri semua buat. Besok ujung minggu balik mula ke pekan, jumpa sama Pak Imam. Pak Imam mau belajar lagi bab puasa. Awak tok batin jangan bersama dengan, tak boleh, kita semua satu kampung buat. Tak ada, awak satu kampung tak berdosa. Awak satu kampung semua tak berdosa semuanya, begitu ya. Tu orang Kuala kita bilang umpamanya. Baik. Itu perkara-perkara batalkan puasa. Kalau di Malaysia rasa tak ada. Tak ada. Kalau kita cari di luar, pergi selain dari negara lain adakah di sana juga? Boleh. Kalau kita tahu ada negeri sekalian ada dan kita mampu pergi, wajib pergi beli. Katanya setengah negeri Mauritania katanya. Mauritania, betul namanya sebutnya, takut salah sebut dia. Mauritania kata masih ada hamba lagi. Beli, kita mampu pergi sana dan kita boleh jumpa, beli merdekakan. Boleh. Boleh ya, beli merdekakan boleh. Hukumnya begitu ya. Hadramaut masih ada hamba tak? Masih kira hamba Segaf, keluarga Segaf.
Sampai sekarang dia tak sebutkan benda. Ya, khadam sagaf sebutnya. Masih hamba. Tapi dibenarkan berkahwin, dibenarkan ada harta, kadang lagi kaya pada tuannya. Kenapa tak sebut merdeka? Tapi dia benar hidup macam orang biasa. Tapi cuma tak sebut merdeka. Jadi kalau ada berlaku anak cucu belakang hari, senang ambil salah satu aja daripada keluarga ini, kan kira nak keturunan dia, bilang aku merdekakan kau, dah. Dan dia tahu dia hamba. Sebab itu nanti kalau Syed ni ada yang mantu, ada yang apa semua, dia khidmat betul-betul. Sebab dia tahu dia hamba. Dia tahu dia hamba. Tapi pergi sekolah, pergi apa semua, cuma status darah dia tu darah turunan hamba. Sampai bila-bila dia sembahyang dapat 2 pahala. Sebagai hamba Allah dan sebagai hamba segaf, hamba orang. Begitu ya. Sampai sekarang. Tu tapi kita nak beli pun tak boleh. Sebab tak tahu siapa hak miliknya. Ahli keluarganya tak tahu. Ahli keluarga tak tahu. Untuk khas untuk keluarga mereka saja. Sistemnya masih ada lagi. Begitu ya. Hamba sahaya. Itu berhubung perkara. Taruhlah seumur hidup kita tak pernah melakukan perkara ini. Tak ada isteri pun umpamanya. Ataupun tak ada lidi celak pun umpamanya. Ataupun lidi celaknya memang tak ada fungsi langsung pun. Dengan kita belajar hukum ini tadi saja tadi, pahala kita puasa lebih daripada biasanya. Kenapa? Lebih berpengetahuan. Lebih berilmu, lebih berpengetahuan, lebih pahala puasanya. Yang kedua, disebutkan sini mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini juga termasuk jikalau menyentuh dengan sesuatu sehingga terkeluar mani walaupun tanpa niat untuk mengeluarkan mani. Baik kita sebut mengeluarkan mani dengan sengaja, baik jantan baik perempuan. Kita sebut namanya mani, kita sebut namanya keluar, kita sebut dengan namanya sengaja. Apa dia ya? Sebab tu belajar fiqh semua pecahnya ya, pecahnya. Ini semua kita dah belajarlah setakat ulang kaji saja. Setakat ulang kaji saja ya. Namanya mani. Kalau mazi belum lagi. Keluar mazi yang jernih tu belum lagi. Mani sudah namanya walau setitik sekalipun. Dan yang namanya keluar sampai nampak di luar. Kalau sampai dah terasa sangat nak keluar umpamanya, dicerutnya lidi celaknya sampai tak keluar, maka tak batal puasanya. Maka tak batal puasanya. Baik. Itu namanya mani ya, itu namanya keluar. Maksud dengan sengaja, sama ada lidi celaknya tu diperapa-apakan. Sama ada terus sentuh kulit lidi celak tu ke, ataupun berlapik sekalipun. Tapi lidi celaknya di dalam lapik, tapi diperapa-apakan lidi celaknya itu. Terangsang keluar mani, batal puasa. Itu kalau lidi celaknya diperapa-apakan, sama ada berlapik ataupun tidak berlapik sekalipun. Baik. Kalau lidi celaknya tidak diapa-apakan, lidi celaknya kat tempat dia, tak sentuh dia pun, tak kacau dia pun, tetapi awak menyentuh seorang wanita tanpa berlapik, kulit bertemu kulit, tak kisah kulit apa, kulit siku bertemu kulit dagu, kulit tangan bertemu kulit tengkuk ke apa saja, kulit bertemu kulit, terangsang lidi celaknya tak sentuh tau, lidi celaknya tak diapa-apakan pun, terangsang keluar mani, batal puasa. Kenapa? Itu namanya mubasyarah, direct contact. Maka batal puasa. Maka di situ tidaklah batal puasa kalau ada berlapik, ada tisu paper tipis sekalipun, disentuh dengan di balik perempuan tu, rasa hangatnya, disentuh terangsang keluar mani, tak batal puasa. Itu hukum imajinasi. Hukum imajinasi. Lidi celaknya tak diapa-apakan dan tak ada direct contact. Tak ada direct contact. Ataupun disentuh dengan direct, kulit bertemu kulit, lidi celaknya tak diapa-apakan, tak disentuh, disentuh keluar mani, tak batal puasa. Kalau yang disentuh tu wang lanang, wang lanang kok sentuhnya wang lanang tak betul umpamanya, disentuh wang lanang dia minat, wah sentuh terangsang keluar mani, tak batal puasa. Kerana kau jantan dia jantan, kau jantan dia jantan, tak batal puasa ya, tetap dikira sebagai jantan ya, walau macam mana terangsang sekalipun. Baik, maka itu keluar mani ya, keluar mani dengan sengaja, keluar mani dengan saja. Baik, kalau pulaknya seseorang keluar mani dengan sengaja disentuh, tadi kita bilang perempuan tidak berlapik kulit tidak apa-apa. Kalau seorang dalam bulan puasa melakukan satu perkara, sentuh akan lidi celaknya, alat kelaminnya, bukan niat nak keluarkan mani, langsung terkeluar maninya. Contoh, tengah bulan puasa kok kegatalan lidi celaknya, entah kenapa, kena kudis ke kenapa umpamanya, pakai krim tidak hilang, pakai obat tidak hilang,
digaruknya. Garuknya tiba-tiba terangsang. Dia tak sadar yang digaruk tu kerana kegatalan. Tak ada garuk, keluar maninya. Umpamanya, lu kok keluar mani? Tapi dia garuk tu kerana apa? Kerana gatal ke kerana gatal? Kalau kerana kegatalan dia garuk lillahi ta'ala, maka tak batal puasanya. Tak batal puasanya. Dengan syarat dah diobat tak baik dan tak tertanggung tu apa, sampai tak boleh khusyuk sembahyangnya, sampai tak karuan. Maka dia garuk. Dia garuknya tanpa dia perasan, kok keluar mani yo. Alamak, macam mana? Tak batal kerana niatnya tidak kerana nak berlazat, kerana nak tak tertahan gatalnya. Baik. Sama hukum seperti orang yang menunggang kuda bulan puasa. Bulan puasa nunggang kuda. Kuda tu pakai pelana, motosikal tak pakai pelana. Pakai pelana. Pelana tu kan kepala kuda kan begini. Kepala kuda kan begini. Maka pakai pelana. Jadi dia naik kuda tergesil-gesil dengan pelana kuda. Tergesil kerana pelana kuda. Dia naik bukan kerana nak keluarkan mani. Memang dia kerja training kuda raja umpamanya. Ataupun memang dia orang zaman dulu travel naik kuda. Terangsang keluar mani, tak batal puasa. Tak batal puasa. Kalau zaman sekarang kerja apa yang begitu? Fireman, dia kan tinggalnya dekat atas. Bawah kan dia punya fire engine-nya tu, kereta bombanya. Tring, kebakaran. Dia turun tak pakai tangga tau, pakai tiang tu kan. Dia sauk kakinya, turun. Bulan puasa asyik keren training gitu sajanya naik turun. Budak ini terangsang keluar mani, tak batal puasa. Hukum naik kuda. Seorang mengapa-apakan lidi celaknya pada siang hari Ramadan, pukul 3 petang umpamanya, sampai terangsang. Sebelum keluar mani, dia stop. Astagfirullah, bulan-bulan puasa kok aku bikin gini. Dia stop. Begitu dia stop, tak lama keluar maninya. Batal tak puasanya? Sekarang keluar mani sedang dia tidak menyentuh lidi celaknya. Baik. Sebelum kita sebut bab ini, kita sebut satu perkara lagi. Tidak batal puasa juga dengan mimpi. Tidak batal puasa juga dengan angan-angan. Bulan puasa tak ada kerja, angan-angan. Tak macam manalah. Keluar mani, tak batal puasa. Begitu juga tidak batal puasa dengan nonton. Bulan puasa tak ada kerja, buka majalah. Tapi sekarang tak ada pakai majalah, agaknya pakai internet agaknya ya. Ini zaman dulu lah. Pakai majalah. Tengok majalah. Dia diselak, dia tak pegang, tak apa. Terangsang keluar mani, tak batal puasa. Tak batal puasa, walau berulang sekalipun. Tapi berdosa, batal pahala puasa. Jangan kau buat. Begitu ya. Baik, begitulah tadi seorang tengah siang hari Ramadan, dia mengapa-apakan lidi celaknya. Kemudian dia berhenti. Berdosa aku. Dia stop. Begitu dia stop, tak lama kemudian keluar maninya. Sekarang lidi celak tak dipegang. Lidi celak tak dipegang, tak ada apa-apa. Keluar mani. Batal tak puasanya? Bergantung. Kalau daripada dia mengapa-apakan lidi celaknya sampai keluar maninya tu, dia dah angkat tangannya, kemudian keluar maninya, dan keadaan lidi celak itu masih dalam keadaan aktif. Lidi celak itu masih dalam keadaan aktif, keluar mani, itu dikira satu kerja. Apa-apakan, stop, sekarang baru keluar mani, kiranya satu kerja. Tetapi kalau lidi celaknya sempat reda sikit aja, sempat reda sikit, dia dah stop. Berdosa aku bulan puasa kok gini. Reda sikit aja. Reda sikit, kemudian aktif balik lantaran dia teringat, nak juga ya, umpamanya ya. Kemudian keluar maninya, tak batal puasa. Kenapa? Berselang dengan reda. Jadi kali kedua ni keluar mani kenapa? Imajinasi. Sama hukum yang kita bilang tadi, angan-angan semua tak batal puasa, imajinasi. Berselang reda, tak berselang reda. Ini semua ni bulan puasa memang tak pernah kita buat. Tak tahulah kalau ada yang buat. Semuanya rasanya tak pernah buat. Tetapi kalau dengan kita belajar saja, pahalanya ekstra. Ya. Pahala ekstra. Alah Pak Asyik dah tua kok baca bab gini semua. Dapat faham, pahalanya ekstra. Lebih faham, lebih ekstra. Begitu ya. Lebih faham, lebih ekstra. Itu hukum mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya. Baik. Kemudian memuntah dengan sengaja dengan menggunakan sesuatu seperti jari untuk mengeluarkan zat jari perutnya ke mulutnya. Baik. Jolok ke tak jolok ke, unek dia ditekankannya walaupun tak pakai jari.
dia sengajakan keluar. Yang nama keluar muntah ialah apa? Sesuatu naik paras ha. Kita yang bilang, kalau turun batal hukum makan, maka naik hukum muntah. Termasuklah muntah ni apa? Orang yang atop. Atop tu apa? Sedawa, ataupun bersin, ataupun batuk. Sedawa ya sedawa saja. Yang orang sedawa pasal makannya keluarkan penuh sangat. Pepsi pulanya sampai segini makanannya. Umpamanya agaknya lah ya. Orang dulu arwah aku bilang, makannya kok sampai dada. Orang makan sampai perut, dia makan kok sampai dada. Maknanya sampai penuh sangat gitu ya. Makannya sampai penuh sangat. Sedawa, bukan keluar angin, keluar air. Pepsinya keluar. Naik atas hukum muntah. Batal puasa. Sama ada sedawa tu, sedu pun gitu kan, yang orang sedu. Sedunya keluar sesuatu. Batal. Yang atas hukumnya. Itu hukum batal puasa, hukum muntah. Tak sengaja, kenapa bunting umpamanya ya. Orang perempuan mengandung tak dapat tahan ataupun mabuk kapal bulan puasa belayar. Muntah. Tak sengaja, tak tertahan. Kalau dia muntah tak sengaja, termuntah. Dia cuba kontrol, tak boleh kontrol, tertelan sedikit, dimaafkan. Sebab itu namanya tak boleh termakan, namanya tak sengaja. Tapi kalau disengaja muntahkan, walau tak masuk sesuatu dengan yakin sekalipun, tetap batal puasanya. Kerana Nabi mengatakan siapa yang menyengajakan muntah, ulang puasanya. Siapa digagahi oleh muntah, teruskan puasanya. Ya. Kalau dia muntah, dia yakin tak keluar, tak tertelan walau setitik sekalipun. Macam mana ya orang muntah kan boleh keluar. Awak kok muntah yakin tak keluar? Sebab saya kalau nak muntah saya gantung kaki atas kepala bawah. Jadi muntah, sok semua kan tak boleh masuk. Pun batal asal awak sengaja muntah. Asal muntah disengajakan, batal puasa walau yakin tak masuk walau setitik sekalipun. Kalau muntah dengan sengaja. Hukum kahak. Kahak keluar tak hukum muntah. Kahak kan dari dada. Keluar naik atas tekak. Tak hukum muntah. Telan hukum makan. Kahak tak batal puasa. Kalau telan hukum makan. Kalau ludah keluarkan tidak hukum muntah. Kahak lain hukum. Termasuk muntah ni juga iaitu apa? Kalau tarik sesuatu yang tersangkut. Nanti kita tengok dalam bab rongga ya. Orang masukkan benang, telan benang. Ataupun ada tiup bulan puasa. Dah bang subuh, nurse kok belum tarik nurse? Saya pakcik dah sihat, hari nak balik. Ya tak ya, dah bang subuh baru nurse tarik. Nurse tarik aja batal puasa pakcik. Kenapa? Hukum muntah. Menarik sesuatu. Begitu ya. Hukum muntah. Hukum muntah ya. Walau yang keluar air sekalipun, atas naik pada batal. Selagi belum naik pada tak batal. Tapi kalau orang nak muntah, kita tahan cekiknya dia, tak naik. Batal tak? Tak batal, cuma mati. Begitu ya. Begitu ya. Itu hukum muntah. Hukum muntah dengan sengaja ya. Kemudian murtad iaitu keluar daripada Islam sama ada dengan perkataan, perbuatan atau etikat. Kita dah sebut sebab-sebab batal syahadat kan, kitabnya awal-awal kan. Sebab-sebab batal syahadat. Siang hari Ramadan kok jadi kafir, batal puasanya. Bukan hanya batal puasanya, batal Islamnya. Bukan hanya batal puasanya hari itu. Dari puasa daripada dia akil baligh sampai hari itu batal puasa, batal sembahyang, batal zakat, batal segala-galanya. Yang dia kena qada hari itu punya. Kalau dia syahadat balik, dia kena qada yang hari itu punya. Na'udzubillah. Bulan-bulan puasa batal syahadat. Kan kita dah baca tentang perkara-perkara batalkan syahadat kan. Di antaranya perlikan azan. Orang bang, apalah ni terpekik-pekau. Alah macam tazan. Batal syahadat, menghinakan syiar Allah Ta'ala. Batal syahadat, guyon-guyon pasal syurga neraka. Alah syurga pun aku tak heran lah. Kau jangan bergaduh dengan dia, nanti kau tak masuk syurga. Syurga pun aku tak heran lah kalau ada dengan dia. Astaghfirullahalazim, batal syahadat. Kau bergaduh-gaduh, kau tak berbaik, nanti masuk neraka. Neraka pun aku tak pedulilah. Nanti malaikat soal aku tak boleh jawab. Malaikat pun aku tak heran lah. Semua tu batal syahadat punya cakap. Batal syahadat punya cakap ya. Batal syahadat punya cakap. Macam orang sekarang lah, sifatkan Allah dengan macam-macam. Semua itu semua membatalkan syahadatnya. Batalkan syahadatnya semua tu. Memang batal syahadat.
Batal syahadat, batal puasanya. Kalau dia murtad, maka dia wajib qada puasanya. Qada puasanya. Kalau kafir masuk Islam, tak qada puasanya. Dah tua, umur 79 masuk Islam. Masuk Islam aja mati. Maka dia berhitungkan hari itu saja, berapa minit saja. Yang sebelum-sebelumnya semua dimaafkan. Tak puasa, tak sembahyang, tak haji, tak apa, semua dimaafkan. Semuanya. Hatta bunuh orang pun dimaafkan. Dimaafkan segala dosa-dosanya yang silam. Begitu ya. Begitu. Sahabat yang ada kan masih jahiliahnya kan bunuh sahabat kan. Masa jahiliah dia belum Islam. Dia perang. Dia ikut perang Badar ke ikut perang Uhud. Dia bunuh orang Islam. Lepas tu dia masuk Islam. Kemudian cerita tentang masuk depan Rasulullah, cerita tentang orang mati syahid itu, dia nangis. Kenapa? Aku yang bunuh dia. Tetapi nanti ke akhirat, dia yang membunuh dengan yang dibunuh, dua-dua dalam syurga. Pasal apa? Ketika dia bunuh, dia dalam kafir. Kemudian lepas tu dia taubat. Dia masuk syurga, dia bertemu dengan orang yang dibunuh dalam syurga. Kalau Islam sama Islam berbunuh-bunuh, yang membunuh, yang dibunuh, dua-dua masuk neraka. Tapi kalau yang dalam ini, dia taubat, dua-dua masuk syurga. Dua-dua masuk syurga. Ya. Alhamdulillah. Perkahwinan itu di Islam. Berbalik setelah rumah suami dan negara lain, diikut anak Hindu. Batal. Kalau perkara yang secara dengan perbuatan, perkataan ataupun etikat, perbuatan seperti na'udzubillah, ikut kawannya orang Kristian, salib-salibkan dadanya tu. Tak buat itu kecuali orang Kristian kan? Batal. Seperti depan berhala, orang bilang, itu hati-hati. Kalau di Singapura, budak-budak inter-religion ini pergi gereja dia, pergi tokong dia. Budak dia pergi masjid kita. Budak dia pergi masjid kita tak ada masalah. Kita pergi tokong dia besar masalah. Kalau saya, anak saya dulu tak kasih. Tak kasih. Cikgu bilang kau tak kasih, tulis surat tak kasih. Saya tak tulis surat pun. Pedulikan. Saya pedulikan. Aku tak kasih pergi dan tak tulis surat pun. Kau punya pasal situ. Tak pergi. Kalau pergi, kalau takdir nak kita kena pergi ke apa, takdirlah kita kena pergi sana ke, kita satu orang pembesar ke apa, nak masuk sana. Jangan masuk, kasih izin saja, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Sayyidina Umar cuma kasih izin saja mereka nak bikin gereja apa, tapi tak masuk. Dia jemput sembahyang, sama tak nak sembahyang, tahan di luar depan gereja, sembahyang aja. Tak nak masuk, tak nak. Tak nak, makruh, sangat makruh. Lebih jelek daripada masuk kelab malam. Ya. Takdirlah kita perlu masuk dalam situ ke apa, dia beri penjelasan. Ni kami punya latok, ini macam ada bagus tak? Angguk aja batal syahadat. Isyarat mengiyakan. Apalagi kalau ikut budaya dia, dah kahwin orang Islam, balik rumah maknya sana ada acara-acara diikut, yang acara itu tidak buat kecuali keagamaannya. Batal syahadat. Orang Islam, orang apa keling dah masuk Islam, dia masih pakai sari. Batal tak? Tak, sebab sari, keling Islam pun pakai sari juga. Betul ya? Pakai nanda yang tandanya itu. Batal tak? Batal. Kerana itu syiar mereka, perlakuan mereka. Pakai loket, ada salib. Na'udzubillah. Batal. Itu semua tu lambang-lambang agama. Begitu ya? Ya? Batal. Apa? Batal syahadat, batal puasa, batal sembahyang, batal nikah sekalipun. Ya? Begitu ya. Begitu. Kadang-kadang sekarang kita sebut oh my god, itu sama dengan Kristian. Kalau God boleh, sebab kita pun sebut Tuhan. God tu Tuhan. Tapi kalau dia ingatkan God tu Allah, oh my God, there is no God by Allah, but Allah. Macam kita kalau khutbah dalam bahasa orang putih gitu, Almighty God, Allah Subhanahu Wa Taala has command us to perform the fasting in the month of Ramadan. Sebut God juga. God tu maknanya Tuhan. Ya, kalau disebut God tu diniatkan Jesus, ya batal syahadatnya. Itu dengan etikatnya pula. Itu dengan etikatnya pula. Begitu ya. Sekarang saya selalu dengar sudah oh my god, OMG. Saya kadang-kadang confuse dengan begitu. Betul. Saya tidak apa tak sebab Allah Taala. Sebut ya Allah lagi bagus. Oh my god, OMG lagi bagi saya lagi tu. Mana? Kalau saya orang main gila juga. OMG. Berarti oh my god lah, tapi dia gunakan kataan Kalau dia punya niat tu oh my god kerana nak menyerupai orang Nasrani, dan pada dia memang dia mempertuhankan apa yang dipertuhankan Nasrani, ia batal. Tapi kalau dia ingat God for me is Allah, tak apa-apalah. Begitu. Begitu ya. Baik.
Tu jadi murtad ya. Jadi tak boleh kalau pihak kuasa apa orang kata terkeluar Islam kan? Perbuatan yang buat. Walaupun pihak berkuasa bilang tak begitu, kita kalau ada berhubung kait dengan kita dan kita bilang tidak, gugur talak. Begitu ya. Kita tengok, kena tengok apa perkaranya. Baik, insya-Allah tentang memasukkan sesuatu dalam zat ni, perut ke, bukan hanya perut ya, rongga saluran terbuka dan rongga terbuka. Saluran terbuka dan rongga terbuka ini, dia punya statement dia ialah apa tahu? Batal puasa kalau masukkan sesuatu menerusi saluran terbuka melewati batas-batasnya, maka batal puasa. Batal juga puasa masukkan sesuatu ke dalam batal puasa pertama apabila masukkan sesuatu ke dalam saluran terbuka melewati batas-batasnya, sama ada sampai kepada rongga terbuka atau tak sampai kepada rongga terbuka, batal puasanya. Yang kedua, batal puasa memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka walaupun tidak menerusi saluran terbuka, namun menerusi saluran dibuka, batal puasa. Tak batal puasa masukkan sesuatu walau sampai ke dalam rongga terbuka, tidak menerusi saluran terbuka, tidak menerusi saluran dibuka, hukum resap, tak batal puasanya. Faham ya? Itu kita bincang minggu depan. Rongga terbuka, saluran terbuka. Rongga terbuka apa ya? Sedap? Mulut lagi? Hidung lagi? Tak faham, itu bukan rongga terbuka, itu saluran terbuka. Rongga terbuka, itu saluran terbuka ada batasnya. Daripada saluran terbuka boleh sampai rongga terbuka. Rongga terbuka ialah hollow organ. Organ kita yang boleh menampung sesuatu, terbuka, dia tidak padu. Itu maksud terbuka, itu bahasa lama. Seperti perut, boleh isi makanan. Seperti pundi-pundi kencing, boleh isi air kencing, boleh isi batu karang. Seperti paru-paru, boleh masuk angin, boleh apa semua. Seperti rahim, boleh isi baby. Seperti otak, boleh isi darah, boleh apa semua. Itu rongga terbuka. Itu nama rongga terbuka. Masuk daripada saluran terbuka, boleh sampai rongga terbuka. Mulut dan hidung boleh sampai perut. Hidung dan telinga boleh sampai otak. Pintu hadapan boleh sampai rahim, perempuannya. Pintu hadapan boleh sampai perut, stomach, pundi-pundi kencing. Pintu belakang boleh sampai perut. Semua itu ya. Semua itu saluran terbuka dan ada batas-batasnya, ada tolnya. Tolnya mana semua tu? Tolnya kau tak saja, go. Begitu ya. Jadi puasanya go, begitu ya. Jadi dia ada apa saluran terbuka dan rongga terbuka. Saya suka bincang buat puasa ni, kita ulang kaji. Jadi kita lebih faham walaupun kita dah puasa berpuluh tahun ya. Dengan kita lebih faham, lebih besar pahala kita. Walaupun tadi kita sebut lidi celak, tabung tadi semua, tak pernah buat pun seumur hidup ya. Apa ya tak pernah buat? Umpamanya ya. Walaupun tak pernah buat seumur hidup sekalipun, tetapi kerana mengetahui lebih pahala hukumnya. Kesian tahu, kadang-kadang budak-budak muda dia tak tahu, kadang budak tak muda pun. Macam tadilah bab malam tadi kan. Ustaz kesian takut dia sepanjang tahun dia berdebar. Ustaz macam mana Ustaz kafarahnya? Kita tanya interview. Banyak tahu orang tanya. Tak ada, tak kena kerana awak di Indonesia. Oh tak kena Ustaz. Tak kena lidi celak tak masuk dalam tabung. Oh tak kena Ustaz. Cuba aku bilang, awak kena cari hamba saya. Tak mampu awak puasa, dia dah puasa semuanya. Kemudian baru dapat tahu rupanya lidi celak tak masuk dalam tabung. Berdosa tak ustaznya? Kan berdosa. Begitu ya. Begitu. Ada satu qadi tau. Satu raja ni, asal bulan puasa mesti mendatangi wanita. Patut mendekatkan sahaya kan. Kemudian puasa. Tapi pasal raja ni hamba sahaya dia banyak. Beratus hamba sahaya dia. Dia mendekatkan 30 hamba sahaya pun tak ada masalah. Maka qadi punya undang-undang, betul bijaksana qadi, dia ada authority. Qadi ada hukum. Qadi bilang untuk tuanku patut jatuhkan hukum puasa 6 bulan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh merdekakan hamba, untuk tuanku tak boleh. Puasa terus tahun depan dah jadi baik. Pasal apa? Dia takut. Qadi boleh, dia ada authority. Qadi ada authority, dia buat ikut dalil dan ada sebab-sebabnya. Begitu Untuk tuanku tak boleh tidak. Untuk tuanku tak boleh merdekakan hamba sebab pada tuanku hamba ringan. Puasa berat. Tuanku kena puasa. Maka puasa tuanku ni begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.